Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull salawatu ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah. Kerana limpah taufik inayahnya Allah Taala gunakan kita kesempatan pada hari ini untuk solat subuh secara berjemaah. Dan Allah Taala masih lagi memanjangkan umur kita. Sebahagian daripada ahli jemaah kita Allah Taala telah jemput dahulu daripada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan untuk masuk ke dalam sebuah bulan yang penuh dengan cahaya, iaitu bulan Rabiul Awal Al-Anwar ini, yang mana di dalam bulan ini kita sibukkan diri kita dengan apa? Dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak dapat nak menyibukkan diri kita dengan baginda Nabi di dalam bulan lain, paling kurang sepatutnya bulan ini pemerhatian kita, fokus kita ialah kepada baginda Nabi SAW. Kenapa hal demikian? Kerana kita akan sebut di dalam kitab ini bahawasanya baginda Nabi ini ialah sentral, sentral ataupun perkara yang menjadi asas kepada apa? Kepada agama kita. Sebab tidak mungkin kita boleh beragama dengan sebenar kecuali kita jadikan Nabi SAW sebagai contoh tauladan. Dan tak mungkin kita mampu untuk mencontohi Nabi 100% kecuali setelah kita ada apa? Kita ada je pengagungan dan juga kecintaan kita kepada Nabi SAW. Orang yang mana kita tengok mereka ni cuba mencontohi tokoh-tokoh mereka. Saya tengok, kalau kita tengok ni perbandingan yang rendah tetapi nak bagi mudah faham. Bila kita tengok sebahagian daripada atlet sukan, bila kita tanya dia kenapa awak jadi begitu hebat, dia kata sebab saya tengok atlet sukan yang sebelum saya. Contoh saya tengok interview pemain basketball Kobe Bryant. Dia kata, sebab saya tengok Michael Jordan main, Masya Allah. Dia tak sebutlah Masya Allah kan. Semuanya dia kata, hebatlah. Jadi saya membayangkan diri saya di situ. Jadi saya latih, training sampai saya boleh ke sana, sampai ke tahap itu. Jadi kenapa dia buat macam tu? Sebab dia ada kecintaan yang mendalam di dalam apa ni, permainan sukan tersebut. Dan dia mempunyai kecintaan yang mendalam kepada apa? Kepada kehebatan pemain yang dilihat itu, yang menyebabkan dia ingin meniru orang tersebut. Maka begitulah dengan kita. Kalau kita tidak tahu kehebatan baginda Nabi SAW, macam mana kita nak sampaikan, macam mana kita nak jadikan diri kita ni betul-betul nak ikut Nabi SAW. Sebab kalau kita tengok ahli dunia, ketika mana mereka mengejar dunia dan meniru orang-orang yang menjadi contoh mereka dalam mengejar dunia, mereka ni sangat-sangat, subhanallah, kan? Sangat-sangat apa? Kita bagi apa? Fokus dan bersungguh untuk tiru
bersungguh untuk tiru. Setiap hari tengok kan rakaman permainan. Dan ini contoh sukan paling mudah kita nak tengok. Okey, dia tiru satu persatu. Sama juga orang bisnes pun. Okay. Dia akan tirulah guru bisnes dia, maksudnya tokoh bisnes yang dianggap berjaya dan model bisnes orang itu. Dia akan belajar untuk apa? Untuk jadi sama. Kalau tak sama pun kurang-kurang dapatlah sebahagian besar daripada apa yang dia dapatkan. Jadi begitulah juga kehidupan kita dalam beragama, tuan. Okey. Tetapi hubungan kita dengan Nabi bukan satu arah. Hubungan mereka mungkin satu arah. Mungkin orang yang mencintai ini mencintai sungguh-sungguh, tetapi orang yang dicintai tak mencintai balik kepada orang yang mencintai dia. Dan kita cakap, contohlah waktu zaman sekolah dulu kan, siapa idola awak kan? Oh, idola saya, contoh kan, zaman dulu mungkin dia kata mak ayah okey lah. Okay. Tapi dia akan cakap, oh saya punya idola ialah tokoh sekian. Sebab apa awak idola dia? Oh dia pandai bercakap, oh dia ni saya nampak dia ni hebat dan sebagainya. Kan kita tanya budak-budak kecil kan dulu, zaman-zaman kita sekolah pun macam tu juga, tuan, siapa idola itu. Maka orang yang kita idolkan itu belum tentu lagi dia sayang kita. Kita sayang dia sungguh-sungguh kan. Oh, kalau dia tercedera ke apa, kita sedih, dia masuk hospital, kita kesian. Tetapi orang tu belum tentu lagi mencintai kita. Dia kenal kita pun belum tentu. Betul? Dia kenal kita pun belum tentu. Tetapi baginda Nabi SAW, sebelum kita cinta Nabi dah cinta kita. Sebelum kita cinta Nabi dah cinta kepada kita. Ya, sebelum kita ada concern kepada dia dah concern kita dulu. Dan pemerhatian dia kepada kita sampai sekarang. Pemerhatian baginda Nabi SAW kepada kita sampai sekarang tak pernah berhenti. Ya, tak pernah terhenti kecintaan baginda Nabi SAW kepada diri kita. Dan pemerhatian dia, dan juga sentiasa saja dia nak tahu tentang hal keadaan umat. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Dibentangkan amalan kamu kepada aku setiap hari. Setiap hari amalan kita dibentangkan, ataupun setiap minggu. Ya, setiap minggu, hari Khamis, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Ya, hari Khamis dibentangkan amalan kamu kita ni semua kepada Nabi SAW. Dan Nabi kata apa? Kalau aku nampak apa yang kamu buat terbaik, maka aku akan puji Allah Ta'ala, hamidullah. Aku akan puji Allah Ta'ala. Tapi kalau aku tengok kamu buat maksiat, kamu buat dosa, maka aku akan minta ampun bagi pihak kamu. Maksudnya apa, tuan? Nabi dah wafat pun Nabi concern kita lagi. Nabi dah wafat pun Nabi fikir pasal kita lagi. Macam mana kita tak semput nak fikir pasal Nabi SAW. Nabi setiap hari doakan kita ketika hidup. Dah wafat pun ambil perhatian lagi terhadap apa yang kita buat. Jadi sebab itu tak sepatutnya, ya, tak sepatutnya insan yang sangat berjasa kepada kita ni kita buat tak tahu. Terutama di bulan kelahiran dia kan. Kita tak sambut. Kita jelah nak sambut birthday dia, orang bahaskan kan, secara fiqahnya. Taklah okeylah nak bahas. Tetapi dia bukan berbahasa fiqah. Dia ialah cerita tentang mahabbah. Dia cerita tentang mahabbah. Kan? Awak nak sambut-sambut, tak nak sambut sudahlah. Tapi macam mana ahwal awak dengan Nabi SAW? Okay. Jadi sebab itu subhanallah, ada orang kan, dia sibuk-sibuk, ini tak ada zaman sahabat, ini tak ada, itu tak ada, ini kan Nabi pun tak buat. Memang dia tak perlu buat pun. Tetapi nak kata tidak merayakan tidak meraihkan Nabi SAW, itu satu benda yang menipu. Tak. Sahabat buat. Okay. Sahabat buat. Sayyidina Al-Abbas memuji Nabi SAW, memuji maulid Nabi, kan, tentang keturunan Nabi, pakcik Nabi sendiri, di hadapan 30,000 para sahabat, sebut dalam riwayat. Jadi benda itu ada zaman Nabi.
Cuma ialah mungkin tak buat kenduri ke, tak buatlah rewang-rewang ke, tak adalah buat berarakan Maulidur Rasul, tak adalah. Okay? Tetapi benda tu tak ada masalah. Okay? Benda tu tak ada masalah, dia bukan berkaitan hukum syarak. Hukum syarak dia harus. Hukum syarak dia harus. Okay? Benda-benda macam ni tuan-tuan, dia kena tengok dengan pandangan mata apa? Pandangan mata mahabbah. Hukum dia harus je. Nak buat boleh, tak buat apa tak apa. Kan? Tetapi orang yang buat, kenapa dia buat? Kan? Dia buat tu sebab apa? Sebab ini nak menzahirkan apa yang ada rasa dalam hati dia. Itu saja. Kan? Itu saja. Tak mungkinlah orang-orang ini dengan sebab kecintaan mereka kepada Nabi, mereka sengaja nak melanggar sunnah Nabi SAW, nak buat benda yang bid'ah. Tak mungkinlah. Kan? Kalau dia buat pun ada yang buat dia tersilap, mungkinlah. Tetapi ini dah buat selama berapa 1000 tahun dah buat. Kan? Amalan Maulidur Rasul ni 1000 tahun dah buat. Okay. Selama 1000 tahun ulama semua diam saja. Tak mungkinlah. Kita dah mentohmah para ulama pula dengan mengatakan ulama semua bersekongkol dengan benda bid'ah. Kan tak betul tu. Betul? Itulah tuan-tuan. Allah. Okay. Jadi kita baca sikit lah. Jadi Alhamdulillah, kita ni memang sesuai sangat lah. Kalau boleh sebenarnya kita ni boleh khatamkan kitab ni dalam bulan ni, sangat bagus kan. Tapi tak apalah, kita baca sikit-sikit lah tuan-tuan, insyaAllah. Dan kita masih lagi dalam fasal yang pertama tuan-tuan, tetapi dalam poin yang kedua, iaitulah fasal berkenaan dengan kenapa kita perlu tahu tentang keistimewaan Nabi SAW ini. Dan poin yang kedua ialah sebab apa? Sebab akan bertambahlah pengagungan kita dan bertambahlah keimanan kita kepada Nabi, serta terbitlah kecintaan dan kerinduan yang mendalam. Okey. Jadi di sini nak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat Al-Quran, kata pengarang Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Fatah ayat 8 hingga 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami mengutuskanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang menjadi saksi yang diterima keterangannya, dan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan memberi peringatan kepada orang-orang yang ingkar, supaya kamu sekalian orang-orang yang beriman ni apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya. Tu. Jadi dia punya syawahid kepada ayat ni ialah apa? Ialah Allah Taala suruh wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Tu. Allah Ta'ala kata apa? Kuatkan agamanya dan serta memuliakannya Nabi SAW. Okay? So ada dua arahan di situ. Tu'azziruhu, tuwaqqiruhu. Arahan itu kepada siapa? Kepada kita. Okay? Kamu tu kepada orang-orang yang beriman, litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Baik. Kata Imam Ibn Kathir, dan supaya kamu bertasbih kepada Allah waktu pagi dan petang. Gitu. Habis terjemahan ayat itu. Baik, Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menjelaskan makna kalimah wa tu'azziruhu. Okey, dia ada dua kalimah di situ yang arahan Allah Taala. Apa maksud tu'azziru? Kalau terjemahan literal dia tadi ialah kuatkan agamanya. Maksudnya kuatkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuatkan agama Islam. Jadi Imam Ibn Katsir kata ya'ni tu'azzimu, artinya mengagungkannya. Okey, tu'azziru maksudnya mengagungkan Nabi SAW. Demikian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa mufassirin yang lainnya. Manakala makna kalimah wa tuwaqqiruhu wa huwa al-ihtiramu wal ijlalu wal i'zam. Apa dia? Artinya iaitu menghormati, ihtiram, menghormati, dan ijlal, mengagungkan, dan i'zam, iaitu memuliakan. So di dalam perkataan tu'azziruh maksudnya mengagungkan, dalam perkataan tuwaqqiruhu
maksudnya menghormati, mengagungkan dan memuliakan. Kata Imam Akhfash Al-Akhfash rahimahullah pula berkata, Imam Akhfash ni, dia ni salah seorang ulama bahasa Arab lah, tuan. Ni semua yang ulama Arab lah, tetapi ulama dari ilmu, dari sudut ilmu bahasa. Dia ni antaranya Imam Akhfash ni lah. Jadi Imam Akhfash ni dia kata apa? Dia kata makna tu'azziruh yakni tansurunahu, artinya membantunya. Sebab tu disebut tadi menguatkan agamanya dengan maksud membantunya. Manakala berkata Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, yakni tu'azziruhu yakni tu'inunahu. Okey, tu'inunahu artinya mendukung baginda sallallahu alaihi wasallam. So kata pengarang, maka jelas pada ayat yang tersebut itu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas kita supaya membesarkan, mengagungkan dan memuliakan dan menghormati dan membantu dan mendukung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buat perarakan tu untuk apa? Kita buat perarakan tu untuk apa? Untuk mengagungkan Nabi lah. Jadi kita sebenarnya buat apa? Kita buat arahan Allah Ta'ala dengan cara kita. Ya, sebab cara itu tak dibagi tahu macam mana. Selain dia lah daripada apa yang telah disebutkan, bahawasanya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, menceritakan tentang Nabi, kita buat semua tu. Kita baca kan, kita baca salawat, kita baca kitab-kitab sirah, kita baca mawalid, kita baca kitab-kitab fadail, semua kita baca. Dan selain itu ialah untuk zahirkan kepada orang ramai, zahirkan kepada orang-orang kafir bahawasanya ini perayaan maulid Nabi kami ni. Kan? Kita nak agungkan Nabi, kita nak zahirkan istizhar, nak zahirkan kepada mereka tentang Nabi SAW. Sebab tu kita buat perarakan. Orang pun pelik, ini perarakan apa? Merdeka ke apa? Oh bukan, tak, ini cerita Maulid Rasul. Maulid Rasul ni apa pula? Oh ini kami gembira kelahiran Nabi kami. Jadi kita boleh lah nak cerita pasal Nabi itu. Dia bukan sekadar berjalan-jalan. Tak, ada makna yang besar. Dan sambutan, dia bukan kita je, tuan-tuan. Daripada zaman dulu lagi, raja yang pertama yang menyambut, orang yang pertama menyambut maulid ni ialah seorang raja, Raja Muzaffar. Raja Muzaffar Shah, tahun 400 Hijrah something, 1000 tahun yang lepas. Dan ketika mana dia dah buat maulid tu, dia habis lebih kurang berapa 1 juta dinar, saya rasa 1 juta dinar sekarang berapa? 1 dinar 700-800 ringgit kan? Berapa 1 dinar? Saya tak biasalah beli dinar-dinar ni, kata kan? Beli emas pun tak biasa juga, sebab bini saya tak suka emas-emas kan? Alhamdulillah lah, baguslah, pelik sikit lah kan? Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 1 dinar berapa? Saya rasa ratus-ratus lah kan? Saya rasa dalam 700 juga kan? 1 dinar ke kurang, saya pun tak tahu, tuan-tuan carilah. Ini 1 juta dinar. Dia habis tu, saya kira zaman dulu tu juta lah, juta. Habis juta untuk apa? Perayaan. Membasuh ke tak? Dia habis tu untuk apa? Bagi orang makan, bagi orang fakir miskin makan. Inilah gembirakan hati fakir miskin pada hari Nabi SAW lahir. Ini memang Rasulullah suruh kita beri perhatian kepada fakir miskin dan ingatkan dia gembira. Ini tarbiyah, tuan-tuan. Saya ingat para masyayikh dia kata apa, antara cara kita nak tarbiyah anak-anak supaya dia ni gemar dengan amalan agama kan, antaranya kata Syekh, ia ni psikologi lah. Dia kata hari kalau dia bawa anak dia pergi solat Jumaat, yang ni kata Syekh Hamzah Yusof, kalau dia bawa anak dia pergi solat Jumaat, lepas habis solat Jumaat dia akan bawa anak-anak dia pergi makan aiskrim kan? Pergi makan aiskrim. Ini kita panggil apa? Subconscious reinforcement kan. Maksudnya kita nak bagi tahu kat dia hari Jumaat ni hari yang gembira kan. Yalah memanglah nak tunggu khutbah Jumaat letih kan, lama betul. Walaupun solat tu sekejap je, tapi nak tunggu tu lama kan. Kita datang awal dan sebagainya kan, jadi mungkin letih. Tapi letih tu berbalik sebab apa? Kan dapat makan aiskrim. Betul? Dapat makan aiskrim. Jadi dia gembira, dia tak sabar-sabar. Anak saya, wah ini nak solat Jumaat ke mana? Nak solat Jumaat ke mana? Dia tanya siap-siap. Sebab apa? Dah boleh tahu dah nak makan aiskrim.
Kan? Jadi budak dia suka. Maka begitulah juga dengan orang suka kan. Macam orang-orang di luar negara semua kan, yang susah-susah, contoh macam Sudan kan. Dia orang tunggu hari raya haji sebab apa? Dapat makan daging kan? Dapat makan daging, setahun sekali punya daging kan, nak dapat makan. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, benda-benda tu menggembirakan dia orang, dan kita memang untuk gembirakan orang. Jadi hari raya Nabi, hari maksudnya Maulidur Rasul, kita nak gembirakan hati orang kan, supaya dan dia orang associate kegembiraan tu dengan apa? Dengan Nabi SAW. Associate benda tu dengan Nabi SAW. Maka ingatkan Nabi SAW pun kan, nak bagi orang ingat kepada baginda Nabi SAW. Okey. Allah. Jadi itu memang kita disuruh untuk agungkan Nabi, memuliakan Nabi dan menghormati, serta membantu dan mendukung baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Firman Allah tabaraka wa taala, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Mafhumnya, maka orang-orang yang beriman dengannya dan memuliakannya dan menolongnya dan mengikut cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Okey. Jadi Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Orang beriman dengan Nabi, muliakan Nabi, tolong Nabi dan ikut cahaya yang terang iaitu Al-Quran, maka orang tu ialah muflihun, beruntung. Maksud beruntung yang betul-betul syurga. Dia kalau Allah Ta'ala sebut untung tu masuk syurga. Wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan baik itu untuk orang yang bertakwa. Balasan baik ini tak ada benda lain, syurga lah. Okey. Jadi orang yang membantu Nabi, mengikut cahaya Al-Quran, kan, muliakan baginda, beriman, semua itu ialah ciri-ciri orang yang orang yang berjaya. Baik. Yang ketiga, ni kita masuk poin yang ketiga, poin yang terakhir dalam fasal ini. Sesungguhnya beriman dengan adanya mukjizat dan khususiyat atas para rasul, para nabi dan rasul alaihimussalam, itu termasuk di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah yang wajib atas kita yakini. Tentu kita wajib meyakini bahawasanya para nabi dan rasul ni, mereka ni ada mukjizat dan ada khususiat. Itu pertama. Dan wajib juga atas kita meyakini bahawa Rasulullah SAW itu adalah makhluk yang paling afdal dan yang paling banyak dikurniakan mukjizat dan keistimewaan. Okay, level pertama ialah kita beriman semua Nabi dan Rasul ni ada kelebihan dan keistimewaan. Tapi kita juga wajib beriman bahawasanya Nabi SAW ada mukjizat yang lebih banyak daripada yang lain-lain. Sebab itu di dalam kitab Subulus Sa'adah, Subulus Sa'adah karangan Syekh Muhammad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala, dia kitab Subulus Sa'adah pada mensyarahkan tentang kalimah syahadah. Okey, dia mensyarahkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam dua kalimah syahadah ni terdapat 5 usul. 5 usul dalam asyhadu an la ilaha illallah, 5 usul di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Jadi di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni ada 5 usul. Usul yang kelima, maksudnya apa yang kita wajib percaya bila kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kelima disebutkan apa dia? Kita wajib beriman bahawasanya Nabi SAW lah seafdal-afdal makhluk. Dan Nabi SAW lah Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi berbagai mukjizat dan juga keistimewaan dan yang tidak terhingga banyak. Itu wajib. Bila kita mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia bukan sekadar kita percaya Rasulullah itu sebagai seorang utusan Allah Ta'ala, tak. Selain daripada itu, ada juga benda-benda lain yang kita kena percaya. Ada benda lain, iaitu apa dia? Antaranya ialah Allah Ta'ala memang beri kepada Nabi pelbagai kelebihan dan kesempurnaan dan juga keistimewaan, mukjizat-mukjizat dan sebagainya. Kena ada dalam hati kita bila kita ucap dua kalimah syahadah. Baik. Berkata Imam Al-Qustullani rahimahullah dalam Mawahib Al-Laduniyah, ini seorang ulama besar,
Mawahib Ladunia ni, kitab ni 4 jilid. Saya ada kat rumah, kitab bagus lah, Masya Allah. Imam Qustulani ni ulama hadis. Dia ni pensyarah kepada Sahih Bukhari. Dia ada kitab di Irsyadus Sari, kalau tak salah saya, Irsyadus Sari ni karangan Imam Qustulani. Kitab yang sangat bagus lah. Jadi selain daripada kitab syarah kepada Sahih Bukhari, dia ada kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Okey, Al-Mawahib Al-Laduniyah. Artinya, kata Imam Al-Qustulani, dia kata apa? Ketahuilah bahawa di antara kesempurnaan iman kepada baginda, kepada Rasulullah SAW adalah percaya bahawa Allah telah menjadikan penciptaan diri baginda SAW yang paling mulia, dan tidak pernah ada yang seperti penciptaan baginda SAW, sama ada sebelumnya ataupun sesudahnya pada penciptaan manusia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada manusia yang mana mereka ini sempurna dan mulia dalam penciptaan kecuali Nabi SAW. Bahkan bukan sekadar manusia, bahkan kepada semua makhluk. Sebab itu disebutkan di sini, dikata apa? Berkata Al-Allamah Ibrahim Al-Laqani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Jauharatul Tauhid. Dalam kitabnya Jauharatul Tauhid. Ini kitab yang wajib dihafal lah. Kitab kalau orang ngaji pondok, kalau madrasah, ini wajib hafal. Okey. Saya ada seorang ulama tu, ulama daripada Syria, Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi, hafizahullah ta'ala. Dia kata, saya waktu umur 5 tahun saya hafal lah kitab ni, kan? Mata Jauharah ni. Waktu dia 5 tahun tu dia belajar dengan bapak dia, kan? Jadi dia kata memanglah hafal tu pelak-pelak lah, dia kata, tetapi dah mula hafal lah, ayah ni suruh hafal. Kita akidah kan. Jadi kita akidah ni benda yang kita kena ajar kepada anak-anak kita lah, daripada awal lagi, seawal, ya, awal umur dia tu kita dah kena kena ajar dah dia tentang akidah. Okey, supaya dia faham apa tu akidah Islam, supaya tak rosak lah. Sebab saya kata waktu zaman dia tu, dia tak adalah tua sangat, saya rasa dalam 50, 60 kot, 60, 50 something. Cuma dia kata waktu zaman dia sekolah rendah, dia masuklah sekolah biasa kan, tak adalah biasa sangat, sekolah kat Syria, sekolah agama lah juga, tetapi adalah belajar sains matematik. Jadi guru sains dia tu bukan etis, tapi percaya dengan Darwinism ni kan. Darwin, apa tu, teori apa Darwin, evolusi kan, teori evolusi. Jadi balik rumah tu dia cakap kat bapak dia lah, bapak dia mengamuk lah. Bapak dia ulama besar, Syekh Ibrahim Al-Yaqubi. Bapak dia call pengetua. Pengetua pecat tu cikgu tu. Pecat tu cikgu. Jadi sebab apa? Sebab dia mengajar teori Darwin ni menyalahi akidah lah, kan? Dia kata kita ni daripada monyet, tak, kita ni ciptaan Allah Ta'ala. Jadi bapak dia suruh dia hafal balik kan, ulang balik, ajar balik kat dia kat rumah kan, sebenarnya kita ni ciptaan Allah Ta'ala, gitu gini macam tu lah di situ, supaya nak betulkan balik akidah budak tu. Ni concern orang terhadap agama, walaupun kita nampak macam kecil kan, tetapi budak dia pegang betul apa cikgu dia cakap kan. Budak ni kalau kita ajar, cikgu dia ajar, dia lagi percaya cikgu dia daripada kita. Betul? Betul tak? Saya, guru saya, dia mengajar anak dia kan, baca Quran. Betul anak dia tu, tak, baca macam ni, baca salah kan, slang India Pakistan kan. Allah Akbar kan. Macam tu. Jadi sebab yang mengajar Quran anak dia tu orang daripada India Pakistan lah kan. Jadi dia kata, tak, cikgu dia baca macam ni kan. Jadi yang bapak baca salah lah, cikgu yang baca betul. Padahal cikgu dia yang tak betul kan. Atas itu efek dia lah kalau kita bagi anak guru yang salah kepada anak itu. Sebab tu macam nak mengaji Quran apa semua tu tentu kena check lah. Dekat sekolah ni payahlah kita nak pilih pula kan, cikgu mana nak ajar. Cuma kita kena tahulah apa yang dia ajar kan. Kadang-kadang apa yang dia ajar tu salah kan. Contoh kadang-kadang saya ni kawan-kawan lah komplain, saya tak tanya anak saya sangat lah, saya tengok je lah, sebab apa yang dia belajar tu basic kan. Tapi ada cikgu yang terang akidah salah kan.
Cikgu tak faham pun apa tu kidah, kan? Apa tu mukhalafatuhu lil hawadis, apa tu qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Cikgu tak faham pun, kan? Sian. Bila cikgu pun tak mengaji juga, nak buat macam mana, kan? Bila kena ajar. Jadi kadang-kadang pelik-pelik dia punya apa? Explanation dia terbelik. Kan? Apa ni? Saya tak ingat, kawan saya cerita lah, tapi teruk betul lah explanation tentang akidah tu teruk. Kan? Salah betul lah. Cuma saya tak rasa lah budak tu pun ingat sangat, kan? So macam ni lah. Tapi tak patut lah syarah salah. Awak syarah syarah fiqah salah, boleh tahan lagi, kan? Paling kurang pun ibadah tu tak sah lah. Salah syarah akidah, dia sama ada sesat atau kafir tu, kan? Itu bahaya. Kadang sebab tu hati-hatilah. Sebab dia orang tak faham syarah sifat 20 ni bukan senang, kan? Syarah sifat 20 ni bukan senang. Hatta ulama besar pun ada yang tak berani nak ajar akidah, kan? Hatta ulama besar macam Syekh Fahmi Zamzam, kan, almarhum, rahimahullah ta'ala. Dia, Masya Allah, dia kata, saya faham untuk diri saya faham, tapi untuk ajar ke orang lain saya tak reti. Dia beritahu awal-awal, kan? So dia kena orang yang pakar lah untuk mengajar akidah, supaya tak salah, ya. Tapi benda tu tak ditrain lah kat sekolah, kan? Macam mana nak terangkan tentang apa? Tentang apa itu? Saya lupa dah, tentang kidam saya rasa. Kidam kekal. Bukan, ada satu yang lain, saya lupa dah. Okey, tapi adalah sifat Allah Ta'ala tu. Cikgu tu teruk memang salah betul lah. Salah sikit, saya dengar tu teruk tu. Kan, contoh yang dibagi tu memang tak kena langsung lah. Tapi saya tak rasa lah budak-budak tu faham lah apa yang cikgu tu cakap. So tak apa lah. Okey. Jangan nanti dah besar-besar dia faham macam tu lagi juga, payah. Baik, jadi dalam kitab Jawharut Tauhid ni, Imam Ibrahim Al-Laqani ni dia kata apa? Dia kata, wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil 'ani syiqaqi. Artinya, dan seafdal-afdal makhluk secara mutlak ialah Nabi kita. Apa maksud secara mutlak? Maksudnya Allah Ta'ala ni kan ada banyak ciptaan dia, malaikat, jin, binatang, benda-benda jamadat, pokok-pokok, batu-batu, arash, kursi, syurga, neraka, lauh mahfuz, sidratul muntaha, qalam. Ini semua ialah apa? Ciptaan. Okey. Jadi kalau kita tak ikut kategori, kalau ikut kategori, maksudnya ini kategori manusia, ini kategori malaikat, kan? Itu ada kategori. Kalau kita tak tengok kategori, kita kata secara mutlak semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah ni, siapa yang paling afdal? Maka dia kata Nabi Yuna, Nabi kita lah yang paling afdal secara mutlak. Nabi kita SAW. Famil 'ani syiqaqi, maka berpalinglah dari berbantah-bantahan. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang tak setuju, tak payah dengarlah cakap orang tu. Macam tu lah. Tak payah pergi berdebat, dia tu confirm salah. Okey, so dalam masalah ni, dalam masalah Nabi seafdal manusia, itu ijma', tak ada khilaf. Tetapi dalam masalah seafdal makhluk, itu masih ada khilaf. Tapi khilaf dengan khilaf ni khilaf tak muktabar. Khilaf tak muktabar. Cuma kita tak adalah sampai kafir ke orang yang khilaf dalam masalah ni. Okey. Dia ada ulama yang khilaf. Tak silap saya, ulama Sunni ni Ibnu Hazm, dan juga Syiah kot, Syiah ataupun Mu'tazilah, saya lupa, yang mana mereka mengatakan bahawasanya malaikat Jibril lebih mulia daripada Nabi SAW. Alasan dia apa? Alasan dia mudah saja. Sebab dia kata malaikat Jibril ni kan guru, kan? Nabi kan belajar dengan malaikat Jibril. Jadi guru ni lebih mulia daripada anak murid. Dia ambil dari sudut itu. Kita kata belum tentu, kan? Ada je kes yang mana anak murid lebih mulia daripada guru, kan? Ada je anak murid yang lebih mulia daripada guru. Itu standard lah. Jadi guru tak menunjukkan bahawasanya dia lebih besar, kan? Dia lebih besar daripada anak murid dia. Walaupun asalnya macam itulah. Asasnya macam itulah. Guru ni lebih mulia lah daripada anak murid. Tetapi belum tentu macam itulah memang sebenar-benarnya. Sentiasanya macam tu tak. Boleh jadi tak macam tu. Okey, boleh jadi tak macam tu. Jadi sebab itu para ulama kata tetap Nabi SAW
lebih mulia daripada malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril dimuliakan sebab apa? Sebab Nabi SAW jadi guru kepada Nabi SAW. Itulah. Boleh? So itu dia, yang tu ada khilaf. Dari Imam Bajuri ni, dalam kitab Matan Al-Laqani itu, sebab tu dia kata famil ani syiqaq itu, sebab tu dia kata berpalinglah daripada orang yang tak setuju. Tak payah ambil heran, sebab pendapat tu terpencil sangat. Okey. Dan katanya lagi wa mu'jizatuhu katsiratun ghurab minha kalamullah mu'jizul bashar. Artinya dan mukjizat Nabi SAW itu banyak dan terang. Tak tahulah berapa banyak kan. Okey, di antaranya adalah kalam Allah, yakni Al-Quran, yang melemahkan manusia. Dan berkata Sayyidul Mudda Imam Al-Busiri rahimahullah, damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyin idh ja'at wa lam tadumi. Dia kata apa? Ini dalam qasidah Burdah. Dia kata Al-Quran itu mukjizat yang kekal sepanjang zaman, maka ia melebihi semua mukjizat nabi-nabi lain yang tidak kekal. Jadi ni kan tadi kita kata Nabi sebagai orang yang paling mulia, dan juga dia dikurniakan dengan mukjizat yang sangat banyak. Okey, di antara mukjizat Nabi ialah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini kekal sampai akhir zaman. Okey. Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi, saya habiskan satu lagi kata ni. Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi rahimahullah dalam Manaqib Asy-Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya kepada Imam Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ma a'tallahu ta'ala nabiyyan syai'an illa wa qad a'ta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa aktsaru minhu. Artinya tidaklah Allah Ta'ala menganugerahkan kepada seseorang nabi dengan sesuatu, melainkan Allah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang yang lebih banyak daripadanya. Okey. Betul, lebih banyak, aktsara minhu, lebih banyak daripadanya. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Allah Taala kurnia kepada seseorang nabi, maka Allah Taala akan kurniakan kepada Nabi SAW lebih banyak. So bayangkan, para nabi ini ramai. Paling kurang pun 100,000 lah kan? Paling kurang kita kata berdasarkan riwayat yang ada kata 100,000, ada kata 200,000 kan? Plus minus lah, kita kata plus minus. Paling kurang kita kata ribu-ribu lah. So kalau ribu-ribu tu, setiap seorang satu, at least Nabi pun ada 1,000 lah kan? Kalau setiap satu tu satu mukjizat, maksudnya at least Nabi ada 1,000 lah mukjizat. Tapi itu yang ada ulama kata sampai 70,000 mukjizat dan sebagainya. Okey. Dan benda itu tak mustahil. Berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah dalam Al-Khasa'is Al-Kubra, ma utiya nabiyyun mu'jizatan wala fadilatan illa wali nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nadhiriha aw a'dham minha. Dia kata apa? Artinya tidaklah diberikan seorang rasul, seorang nabi mukjizat dan kelebihan, melainkan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumpamanya atau lebih agung daripadanya. Dan berkata Allamah Syekh Saleh Al-Ja'fari, ini seorang ulama besar Mesir, baru dia tak adalah baru dalam 40 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas ke wafat. Dia kata apa? Ma min mu'jizatin sabaqat li nabiyyin illa kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithlaha aw afdal minha. Dia kata artinya tiada satu pun mukjizat yang telah dikurniakan kepada seseorang nabi, melainkan dikurniakan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang sama atau yang lebih hebat daripada mukjizat mereka. Maka nyatalah bahawa Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki mukjizat yang terlebih banyak berbanding para anbiya dan para rasul alaihi wassalam. Demikian juga Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki khususiyat, yakni keistimewaan yang terlebih hebat dan agung berbanding selain itu. Allah alam, kita berhenti sini dulu tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah tuan-tuan doakan, InsyaAllah saya minggu depan, hari Khamis ni saya tolak pergi Madinah lah, InsyaAllah. Saya pergi maulid ke Madinah. Saya pergi 5 hari je. Memang niat nak maulid ke Madinah lah. Tapi mungkin pergi umrah kot. Saya asalnya tak ada niat nak pergi umrah kot.
Tapi ada kawan yang pergi sekali tu dia nak pergi umrah balik lagi lah. Maksudnya naik train dari Madinah tu, pergi umrah balik lagi. Tapi insyaAllah kita niat nak maulid kat sana lah. Jadi doakan saya, moga-moga Allah SWT menambah cintaan kita kepada Nabi SAW, dan Allah Ta'ala sentiasa jadikan syawal kita, kesibukan kita ialah untuk memikirkan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup sekadar itu, yang baik itu datang Allah, kurang itu datang dari saya sendiri. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.